Assalamualaikum and good afternoon. Khabar semua. So we'll continue our lecture to the second part, digital transmission. Apa itu digital transmission? Digital transmission ialah penghantaran signal digital di antara dua ataupun lebih point dalam satu sistem komunikasi. The signal can be binary or other discrete levels digital pulses. So yang ni kita akan lihat kemudian. The original source information may be in digital form, sama ada di digital, and could be analog signal, dan boleh juga dalam bentuk analog, that have been converted to digital pulses prior to transmission and convert back to analog signal in the receiver. So kalau original source tu bukan digital ataupun ia adalah analog, maka ia perlu convertkan kepada digital pulses sebelum ia dihantar, dan at the receiver dia akan convert back to the analog signal. With digital transmission system, ia memerlukan physical facility seperti wires, coaxial cable, optical fiber dan sebagainya. So ini bermakna bahawa digital pulses tidak boleh propagate melalui wireless ataupun melalui through sky. Okay, so dengan kata lain, digital pulses mesti menggunakan wired. Okay. So ini adalah kelebihan apabila kita menggunakan digital transmission. Yang pertama adalah noise immunity, bermaksud bila kita menggunakan digital transmission, ia imun kepada noise yang macam mana? Noise yang berkaitan tentang interference. Kalau kita menggunakan analog signal transmission, ia mudah terdedah kepada gangguan interference. Interference seperti which I have mentioned before. Interference adalah gangguan noise daripada signal lain yang mempunyai frekuensi yang ataupun signal lebih kurang sama. Ia mengganggu signal yang sebenar. Sebagai contoh, mungkin anda pernah mendengar radio dalam satu channel, dan pada kedudukan tertentu ataupun pada kawasan tertentu ada suara-suara lain daripada channel lain. Itu berlaku apabila kita berada di border suatu liputan coverage, maka akan ada signal yang frekuensi dia lebih kurang sama dengan signal yang kita dengar. Maka berlakulah interference. So untuk analog signal transmission, ia memerlukan satu sistem yang perlu evaluate precise amplitude, frequency or phase. Sebab untuk membezakan antara noise dengan signal yang sebenar, maka evaluation terhadap signal sebenar itu perlulah precise pengukuran amplitude, frequency ataupun phase. Tetapi dalam digital transmission, perkara itu tidak perlu, kerana dalam digital transmissions dia hanya evaluate precise time interval. So inilah yang membezakan antara digital transmission dengan analog signal transmission. Yang kedua, digital transmission system are more resistant to analog system to additive noise. Additive noise ni dia wujud apabila kita menggunakan amplifier. Untuk analog system, kita memerlukan amplifier untuk dia bergerak dari satu tempat ke satu point. Dia memerlukan amplifier untuk dia sentiasa menguat signal tu agar ia boleh sampai ke destinasi. So apabila menggunakan amplifier, maka akan adanya additive noise. Tetapi dalam digital transmission kita tidak menggunakan amplifier. Sebaliknya kita menggunakan signal regeneration. Maksudnya
device yang regenerate signal, bukan amplify the signals. So bila kita menggunakan seperti ini, maka ia dalam digital transmission tidak memerlukan amplifier. So jika oleh kerana tidak memerlukan amplifier, therefore digital transmission tidak terganggu oleh additive noise yang terhasil daripada penggunaan amplifier. Walaupun bagaimanapun, there are other disadvantages of digital transmissions. Ada juga kekurangan apabila kita menggunakan digital transmissions. Apakah kekurangan dia? Yang pertama adalah dalam digital transmission kita perlu digitally encoded signals. Maksudnya kita perlu encodekan sesuatu signal tu kepada digital. So apabila begini, ia memerlukan bandwidth yang besar. Dalam sistem komunikasi, bandwidth adalah suatu perkara aspek yang sangat penting. Sebab ia melibatkan kos. Penggunaan bandwidth yang besar dia akan membanyakkan lagi ataupun meningkatkan kos untuk suatu sistem. So kelemahan yang kedua pula adalah apabila kita hendak hantar signal yang dia punya informasi signalnya berbentuk analog, maka ia perlu untuk di-convert ataupun ditukar kepada digital pulses sebelum ia dihantar, dan apabila sampai kepada receiver, maka ia perlu ditukar balik daripada kena decodekan ataupun encoding semula untuk mendapatkan original signal dia, iaitu analog signal. Kemudian yang ketiga, digital transmission system are incompatible with other analog transmission system. So since analog transmission system adalah sistem lama, maka digital transmission ini tidak sesuai, tidak boleh digabungkan dengan mana-mana analog transmission system. So next we learn about pulse code modulation. Pulse code modulation is one of the methods to convert the analog signal to digital signals. So the process to convert from analog to digital is called digitization. Contohnya tentang telefon. So ini sebagai contoh gambar rajah menunjukkan bahawa conversion from analog signal to digital signal. So dalam ini dia ambil contoh melalui telefon sistem. So as we know, bila kita bercakap itu adalah input signalnya adalah analog signals, and then when it goes to the system, so the system need to convert the analog signal to digital signals. So this process is called digitization. And then at the receiver, the received digital signal will be converted back into analog signals. So pulse code modulation is one of the method to convert from analog signal to digital signal. For pulse modulation, actually there are four predominant methods, which are pulse width modulation (PWM), pulse position modulation (PPM), pulse amplitude modulation, and pulse code modulations. However, for our class, we will focus on pulse code modulation. Dalam kaedah pulse code modulation atau PCM, analog signal itu akan kita convert kepada digital signal, di mana ia akan diwakili oleh binary code. Binary code bergantung kepada berapa bit. So setiap code tu akan mempunyai bits yang sama dengan kod-kod lain. So again, with PCM, the analog signal will be converted into digital and represented by binary code for each conversion part. For each converted part. Figure ini menunjukkan contoh conversion daripada this analog signal into digital signals. So seperti sebelum ni mention, kita ada PWM, PPM, PEM dan PCM. Ini adalah contoh macam mana signal itu daripada analog ditukar kepada digital.
So untuk our lecture, we'll focus on PCM, which is this one. So meaning that from this analog signal, it will be converted into digital signals based using binary code. So for example, in this case, every part it contains of 8 bit. In other words, every segment in the analog signal will be represented by 8-bit binary code. For example, in this area, it is represented by 111000010 and so on. So it shows that the analog signal is in PCM. The analog signal is represented by binary code or digital code. In digital communication system, normally PCM is preferred method because PCM is easy to combine digitized voice and digital data into a single high-speed digital signals and propagate it over either metallic or optical fiber cables. PCM sentiasa digunakan mudah sebab ianya mudah untuk combine digitized voice dan juga data into a single and high speed digital signals which propagate either in metallic or optical fiber. The term pulse code modulation is somewhat of a misnomer. Dia tidak seperti namanya. Actually, pulse code modulation is digitally coding analog signals. It's not a kind of modulation, but it's actually transform the analog signal into digital. In other words, digitally coding analog signals. This figure shows the process in PCM or the procedure in PCM. Seperti yang kita tahu, PCM is the process to convert from analog to digital. So this is the input, which is analog, and then this is the output, which is the binary code that represent the analog signals. So in between is the process we call a PCM encoder. So there are 3 steps or 3 processes in this area. Dimulai dengan sampling. So after the sampling, we got the sampling is the process to convert from this analog to PAM signals, and then it goes to quantizing process. So this is the output of quantizing process, and then from this quantized signals, and it will be encoded or will go through this encoding process. So after the encoding process, then we got the encoded data, or we call digital data. Next, we learn about sampling. What is sampling? Sampling adalah proses di mana memecahkan signal, iaitu analog signal, kepada beberapa bahagian pada garisan masa. Sebagai contoh, ini kita lihat satu analog signal dan kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian mengikut masa. Sebagai contohnya, kita akan pecahkan kepada 4 bahagian. Okay, ini ada 4 bahagian dan time interval ataupun selang masa antara 4 bahagian ini mestilah sama. Okay, yang ni sama dengan ni sama ni, dan semua mestilah sama. Pembahagian perlulah sama. Kemudian apabila kita telah bahagikan kepada beberapa bahagian, titik di mana ia bersilang kita andaikan sebagai satu sampel. Di sini satu sampel, di sini dan sini. So kita lihat dia sebagai sampel. Okay, biasanya sampling ni adalah diberikan dalam bentuk sampling rate.
sampling rate ni dia akan lihat berapakah sampel kita buat dalam masa 1 saat. Okey. Dia melihat daripada itu. So bila kita lihat di sini, kita lihat sampling adalah sampling rate dia adalah 4 sampel per saat. Kita ambil contoh berikutnya. Ini signal asal dan kita pecahkan kepada 8 bahagian. Okey. Dan pastikan setiap bahagian itu dia punya selang masa ataupun time interval dia mestilah sama di antara satu sama lain. So bila kita lihat pembahagian ini, kita nampak dalam masa 1 saat ini pembahagiannya adalah sebanyak 8 bahagian. Jadinya kita akan dapat lebih kurang 8 sampel. Okey. So sampling rate dia adalah 8 sampel per saat. Itu yang contoh sampling rate. Biasanya dia akan lebih. Normally lebih kurang 1000 sampel per saat. Okey. Ini adalah penerangan secara detail apa itu sampling. It's a digitization in time. Sampling process results in signal that is discrete in time but analog in amplitude. Seperti yang saya bagi contoh sebelum ini, discrete in time tu maksudnya signal itu dipecahkan mengikut time-time yang kecil. Setiap bahagian tu kita bahagikan kepada bahagian sama, dan setiap bahagian tu kita ambil nilai dia punya amplitude, iaitu nilai analog pada masa discrete time tersebut. Choice of sampling interval T is determined by how fast the signal changes. So time interval tu time interval T tadilah yang saya berikan contoh sebelum ini. Persoalannya sekarang, berapa banyakkah sampling rate yang perlu kita buat untuk suatu signal. So untuk signal itu berfungsi ataupun efektif sampling rate dia. So mengikut Nyquist sampling rate theorem, dia mengatakan bahawa untuk suatu signal, sampling rate yang sesuai adalah ia hendaklah sekurang-kurangnya dua kali ganda daripada frekuensi paling tinggi untuk signal tersebut. Contohnya, signal itu mempunyai frekuensi range daripada 1 sehingga 10K. Jadinya sampling rate mestilah 2 kali ganda daripada the highest signal frequency. Contoh tadi, highest frequency adalah contoh range dia daripada 1 sehingga 20K. So maximum frequency adalah 20K. Jadinya sampling rate mestilah 40K minimum. Itulah Nyquist sampling rate, di mana nilai minimum sampling rate yang sesuai mestilah 2 kali ganda daripada the highest frequency signal di dalam suatu signal. Biasanya kalau kita menghantar signal daripada daripada transceiver kepada receiver, dia melibatkan banyak frekuensi. Frekuensi dia bukan satu saja, dia akan banyak. Jadinya sampling rate mestilah 2 kali ganda daripada the highest frequency yang akan dihantar. Ini contohnya kita lihat ni kan. Ini adalah contoh analog signal. Kemudian bila dia sampel macam tadi, kita akan pecahkan kepada discrete time. Discrete time. So time interval between the line ni mestilah sama. Okay. Itu maksud proses sampling proses. Ini adalah contoh lain untuk sampling, di mana dia ada 3 bahagian. Yang pertama, sampling yang menggunakan Nyquist rate sampling. Yang kedua adalah oversampling, bermaksud ia lebih daripada Nyquist sampling rate. Dan yang ketiga adalah undersampling, maknanya kurang daripada Nyquist sampling rate. Bila kita lihat ini, contoh untuk Nyquist, sampling rate dia satu ni dan seterusnya. Bila dia at the end pada receiver, bila dia lakarkan balik signal itu, akan bentuk dapat macam ini. Dan bila kita lihat kepada oversampling, dia akan lebih daripada sampling Nyquist sampling, dan ini adalah keputusannya. Tapi kalau kita lihat undersampling, maksudnya sampling rate dia kurang daripada Nyquist, kita akan dapat katakan dia buat macam ni kan, dot-dot ni, di mana kalau ikut sini
sampling rate dia sini lagi besar, sampling rate nya sini lagi kecil daripada yang atas. So kita akan lihat bila recovery ataupun pada the receiver side, bila dia cantumkan semula, dia akan dapat bentuk macam ni, dan kita lihat bentuk dia sangat berbeza. Ini menunjukkan kalau sampling rate tu lagi rendah, maknanya recovery-nya akan susah untuk dapat ataupun tidak setepat signal yang telah dihantar. Tapi kalau kita sampling rate-nya tinggi, lagi tinggi sampling rate, lagi cantik dia punya output dia. Kita tengok contoh sampling rate yang at a high rate. Kalau kita lihat signal ini, dia punya sampling rate nya agak tinggi. Bila kita lihat terlalu time interval pun pendek. So jika sampling rate tinggi, maka recovery ataupun pembentukan balik semula signal tersebut akan jadi lebih cantik. Okay. So the highest sepatutnya akan jadi better lah. Recovery pun akan jadi cantik, akan ikut signal yang asal. Seterusnya adalah quantization process. So apa itu quantization process? Secara amnya quantization process adalah kalau kita lihat sampling ia memecahkan signal kepada discrete time mengikut paksi time. Untuk quantization, kita pecahkan signal tersebut kepada vertical ataupun paksi vertical, pecahkan kepada paksi vertical pada amplitude. Kemudian nilai tersebut nilai titik-titik yang kita pecahkan ini pada sampling, kita akan bundarkan atau round up kepada value yang paling hampir. Contohnya ini adalah selepas daripada sampling proses, di mana kita pecahkan signal tersebut kepada 8 bahagian dalam satu saat. So ini nilai yang kita dapat semasa sampling rate dilakukan. Kemudian kita bila masuk kepada quantization, kita akan pecahkan kepada beberapa level. Dia bergantung kepada sistem tersebut. Untuk contoh ini, kita pecahkan kepada 6 bahagian, daripada -3 kepada +3. So kita lihat kita akan dapat nilai ataupun pecahan yang telah dibuat mengikut paksi Y. Untuk kes ni adalah paksi amplitude. Kemudian untuk quantization, kita akan round upkan ataupun hampirkan nilai kepada level tersebut. Contohnya untuk titik ini sama ada kita letak di atas ataupun bawah. Jadi yang paling hampir sekali adalah bawah. Untuk level ni dia akan level paling hampir level atas ke bawah. Kita lihat yang paling hampir nampaknya adalah yang atas. Kemudian yang sini akan yang paling hampir adalah di bawah. Yang ini tetap sama sebab dia berada pada betul paksi, dan titik yang seterusnya. Jadinya hasilnya, ini adalah hasil di mana kita round upkan value titik yang telah kita perolehi semasa sampling, dan bila quantization kita akan hampirkan nilai yang telah kita samplingkan kepada pecahan secara vertikal yang kita buat ini. Okey, jadi ini adalah contoh kita round upkan ataupun pilih value yang paling hampir jika dibandingkan dengan label-label yang kita telah buat. Jadi ini adalah hasilnya daripada proses quantization. Okey, sampling yang kita buat tadi, kita bundarkan kepada nilai label yang paling hampir. So inilah hasil daripada quantization process. Okey, ini adalah penerangan detail tentang quantization process. So seperti yang saya masukkan tadi, quantization adalah ini penerangan lebih detail tentang quantization, iaitu each sample has to be rounded up to the nearest of m possible quantization level. Okey, persoalannya di sini sekarang, berapakah ataupun berapa bahagiankah label quantization label ni yang perlu kita buat. Okey, untuk jawapan itu
Untuk persoalan itu, jawapannya ialah ia bergantung kepada nilai bit setiap sampel. Bit per sampel tu berapa. Kalau kita lihat dalam ni, M besar tu adalah quantization level dan M kecil tu adalah bit per sampel. Jadi nilai M besar ni, iaitu ini dan ni adalah sama dengan ni. So nilai M ni adalah sama dengan 2 kuasa M kecil. Kalau boleh saya guna pen. Okay. Nilai ini M besar ni sama dengan 2 kuasa M kecil. Okay. Jadi quantization level ni, bergantung kepada berapakah bit per sampel yang diberikan. Ia bergantung pada sistem. Okay. Maknanya setiap sampel ni berapa bit. Kalau kita lihat daripada nilai M besar ataupun quantization level, ia bergantung kepada nilai bit per sampel. Maknanya makin besar bit per sampel, makin banyak quantization level yang kita boleh buat. Okay. Kalau kita lihat ni, semakin besar nilai quantization level, bermaksud semakin banyak quantization level kita boleh buat. Bila makin banyak, maknanya lagi precise kepada nilai asal dia. Okey, kita tengok contoh ni. Nilai ini akan di-round-upkan kepada nilai ini, maksudnya ni boleh dikatakan banyak level yang kita boleh buat. Jadi ia hampir dengan nilai asal. Itu maksud bila quantization level tu makin tinggi, better precision. Sebab maksudnya lagi banyak level kita boleh buat, lagi close ataupun makin hampir kepada nilai asal dia. Dan kalau quantization level tu lebih kecil ataupun rendah, maka beza antara nilai asal dengan nilai lepas quantization proses itu akan jadi besar. Bila besar, itu dia akan menjadikan kurang precise, okay? Poor precision. Okay, ini 4 gambar yang menunjukkan contoh yang paling mudah untuk kita lihat nilai ataupun jumlah quantization level tu mempengaruhi hasilnya. Okay, ni gambar pertama ni adalah signal asal yang belum di quantize. Kemudian kita lihat yang ini jika quantization level tu adalah 32 level. Yang ini 16 level dan sini 8 level. Jadi bila kita lihat perbandingan antara tiga ni, kita dapati hasilnya yang quantization level lebih tinggi, hasilnya lebih close to the original ataupun the information signal. Okay, jadinya quantization level itu mempengaruhi how precise the recovery signal will be. Okay, the higher, the closer to the original signal. Okay, kalau kita lihat 8 level ni, memang hasilnya lebih poor, lebih teruk daripada yang jika levelnya lebih tinggi. Okay, ini adalah kesimpulan daripada yang saya terangkan tadi, iaitu sampling dengan quantization. Sampling proses adalah di mana daripada signal analog asal tu kita pecahkan kepada discrete time. Ini kita dah pecahkan kepada discrete time, di mana setiap bahagian itu dia punya selang masa ataupun time interval sama. Kemudian pergi kepada quantization proses. Selepas ini selepas daripada sampling proses, kita akan hampirkan nilai dalam sampling itu kepada level yang terhampir, yang terdekat. Okey, ini adalah contoh dia daripada sini pergi ke sini dan seterusnya. So itulah kesimpulan untuk sampling proses dan juga quantization proses. Seterusnya kita akan lihat apa itu sampling rate, bit rate dan juga bandwidth. So sampling rate seperti yang saya telah beritahu sebelum ni, minimum it should be 2 times of the highest frequency
of the signal. Okay, mestilah sekurang-kurangnya 2 kali ganda daripada highest frequency dalam suatu signal. Kemudian bitrate adalah nilai sampling rate didarab dengan number of bit per sample. Tadi saya mention setiap sampel tu dia ada berapa bit, berapa bit. So lagi besar bitnya, lagi tinggilah dia punya quantization level. Okay. Jadi kalau lagi tinggi quantization level, maka kita akan dapat lihat bila didarabkan dengan sampling rate, maknanya bit rate itu akan menjadi lebih tinggi. Lagi tinggi bit rate, maka lagi better dia punya output dia ataupun hasil dia. Kemudian kita lihat bandwidth, maknanya bandwidth yang diperlukan untuk proses ni. Untuk bandwidth, dia bergantung kepada bentuk pulse shape yang akan digunakan. Pulse shape ada dua, sama ada dalam bentuk scene ataupun rectangular. Ini adalah contoh gambaran apabila kita menggunakan rectangular ataupun square pulse ataupun bentuk scene. So ini dua jenis. Jenis ini akan memberikan nilai bandwidth yang berbeza. Tetapi dalam normal system kita akan menggunakan rectangular type of pulse shape. Jadinya untuk rectangular, nilai dia adalah, nilai bandwidth dia adalah sama dengan nilai bit rate tadi. Okay. So tetapi kalau menggunakan scene shape, maka nilai dia adalah separuh daripada nilai bit rate. Okay. Okay, sekarang kita akan melihat satu contoh. Contoh ini sangat bagus untuk kita memahami sampling process, quantization process, and at the end kita akan melihat kepada encoding process. Encoding process itu bermaksud kita akan encodekan kepada nilai binary. Ini adalah satu contoh yang sangat bagus untuk kita memahami kesemua proses tersebut. So contoh soalannya, the analog signal with frequency of 8 kHz, maximum and minimum voltage of 6 and minus 4 volt respectively is sampled with the sampling frequency which is 12.5% higher than the minimum sampling frequency of the Nyquist rate. The bit rate of this pulse code modulation transmission is fixed at 54 kilobit per second. Okay. So bila kita lihat kepada contoh ni, nilai frekuensi yang diberikan adalah 8 kHz. Ini nilai yang fix. Ni sebagai contoh sebab untuk praktikal dia bukan saja satu nilai frekuensi, dia ada banyak. Tapi untuk contoh yang mudah anda faham, nilaian signal tersebut hanya punya satu frekuensi, iaitu 8 kHz. Dan nilai maksimum dan minimum amplitude dia adalah daripada -4 sehingga 6. Ini bermaksud range amplitude bagi signal tersebut adalah daripada -4 sehingga 6. Kemudian sampling rate, sampling frequency dia adalah 12.5% higher than the minimum. So yang kita tahu, the minimum sampling frequency adalah 2 kali ganda daripada the highest frequency. Tetapi untuk kes ni dia tak ada highest, dia cuma ada satu nilaian frekuensi dia, iaitu 8 kHz. Bermaksud nilai sampling rate dia adalah 12.4% higher. Kena faham dia 12.5% lebih tinggi daripada nilai minimum sampling frequency, iaitu minimum sampling frequency dia adalah 16 kHz. Okay. So bermaksud sampling rate dia 12.5% higher than 16 kHz. Okay. And then given the bit rate is fixed at 54 kilobit per second. So apa yang kita perlu hasilkan adalah determine the quantization level. Maksudnya berapakah quantization level yang boleh kita bentuk daripada soalan yang telah diberikan. Okay. Kemudian daripada itu, based on the quantization level yang kita buat dalam satu, calculate the corresponding voltage for each quantization level. So quantization level tu adalah daripada -4 kepada 6.
dan berapa bahagian daripada -4 kepada 6 tu, berapa quaternion level yang kita boleh buat. Kemudian dia minta untuk setiap level tu berapakah nilaian dia. Okey, dan at the end kita akan kalkulatekan berapakah bandwidth yang diperlukan. So kita akan lihat apa contoh jawapan dia. So yang pertama kita perlu dapatkan cari nilai number of bit per sample. Given a formula to determine bit per sample is bit rate over sampling rate. So seperti kita tahu bit rate dia adalah 54 kilobit per second. Kemudian sampling rate di dalam soalan yang diberikan adalah 12.5% higher than the minimum sampling Nyquist rate. So untuk minimum Nyquist sampling rate adalah 2 kali ganda. So 2 kali ganda daripada highest frequency. Frekuensinya adalah 8 kHz telah diberikan. Maka nilaian Nyquist-nya adalah 2 kali ganda darab dengan 2. Kemudian tambah dengan 12% ataupun 12.5% sama dengan 0.125 kali dengan ini adalah minimum Nyquist sampling rate. Ini adalah yang sama dengan ni. Seperti yang kita tahu, nilaian sampling rate dia adalah 12.5% higher than the minimum sampling frequency Nyquist sampling rate. So ni adalah Nyquist sampling rate ditambah dengan 12.5% higher. Okay. So perlu faham ni ini adalah nilai minimum dia, dan ini sebab dia mention 12.5% higher, bermaksud tambah lagi dengan 12.5% daripada Nyquist sampling rate. Okay. So jawapan dia setelah kita nilaikan, ni jawapannya adalah nilai bit per sample adalah 3. Okay, daripada nilai bit per sample maka kita akan dapat nilai quantization level. Seperti yang saya mention tadi, nilai quantization level adalah 2 kuasa dengan 3 ni datang daripada bilangan bit per sample. So hasilnya adalah 8. So quantization level dia adalah 8. Okey, daripada nilai quantization level tadi kita akan dapat nilai dia adalah 8. Okey. So macam mana nak bagikan? Kita lihat kepada nilaian increment, berapa banyak increment setiap level. Dalam soalan nilai voltage dia adalah daripada -4 sehingga 6 volt. So jumlah range daripada -4 ke 6 adalah sebanyak 10. Okey, kemudian bagi dengan jumlah quantization level. Quantization 8, maka kita bagi kepada 7. Kenapa 7? Kita lihat Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Quantization 8, maka bahagiannya adalah 1 2 3 4 5 6 7. Maka setiap increment ni nilaiannya berapa? So daripada value kita dapat adalah perbezaan antara setiap level tu adalah sebanyak 1.4 volt. Okey. Sebab dia kita bagi dengan 7. Bila quantization 8, maknanya bahagian-bahagian tu akan ada terdapat 7 bahagian. Dan nilai setiap bahagian ni perlulah quantization level ni mestilah sama setiap bahagian, dan nilaian dia adalah sama dengan setiap level tu adalah 1.4286. Okey. Okey, bila kita lihat sini, ni adalah nilai maksimum dia adalah 6 volt. Nilai minimum dia adalah 4 volt. So bila kita bagi kepada quantization level dia adalah 8, maka ini adalah nilaian setiap bahagian. Okey, dengan perbezaan ni dengan ini sama dengan nilai increment setiap level. Okey, maka inilah hasilnya.
dan kita dapat lihat ia ada bahagian-bahagian ni akan diwakili dengan nilaian bit ataupun nilai binary-nya. Since kita tahu yang setiap sampel tu nilai bit rate dia adalah 3, maka kita akan dapat 8 level yang kita boleh ataupun 8 pasangan binary kod yang kita boleh hasilkan, iaitu daripada 1 sehingga 000. Okey, ini adalah perwakilan setiap level. Okey, ini adalah proses macam mana encoding proses tu akan dilakukan. Okey, daripada contoh tadi, ini adalah contoh jawapan untuk tadi. Bila kita lihat, ini adalah level daripada nilai level voltage daripada -4 kepada sehingga 6 volt. Okey, ini adalah contoh signal yang daripada nilai frekuensi yang telah diberi. Okey, and then kita bagikan kepada setiap interval, iaitu sampling process. Kemudian kita buat quantization process dan kita akan dapat nilai selepas quantization process kita akan dapat nilai sampling, nilai sampel. Setiap sampel tu berapakah nilai dia bergantung kepada level. And then seperti yang telah mention dalam table sebelum ni, setiap level tu ada dia punya nilai binary dia. Okey, untuk kes ni ni adalah contoh sampling yang telah kita dapat hasilkan selepas melalui proses sampling process dan quantization process. Okey, and then setiap daripada sampel ni kita akan wakilkan dengan nilai binary code. Nilai ini kita ambil daripada nilai table sebelum ni. Tables di mana setiap quantization level ni kita wakilkan dia dengan nilai binary code. Okey, anda boleh lihat semula hasil yang saya telah berikan setiap sampel ni dengan nilai binary code yang kita telah klasifikasikan pada table sebelum ni. Okey, anda boleh semak. So daripada sini barulah kita akan dapat hasil akhirnya, apakah binary code daripada analog signal ni kepada nilai dalam coding. Ini adalah proses encoding, di mana kita menukarkan value signal ataupun analog signal yang asal ni kepada nilai binary code. Okey, melalui proses sampling process, encoding process, and at the end lastly adalah encoding. Melihat kepada menukarkan nilai-nilai sampling yang kita buat ni kepada nilai binary code yang kita telah samakan dalam table sebelum ini. Okey, so saya rasa anda semua mungkin mudah faham macam mana daripada analog signal itu ditukarkan kepada binary signal. Ini adalah contoh yang mudah untuk difaham. Okey, dalam proses pulse code modulation atau PCM, dia akan ada berlakunya error. Kat mana error itu berlaku adalah dia berlaku di proses quantization process. Seperti yang kita tahu, quantization process tu adalah proses di mana kita round upkan nilai sampling tu kepada nilai level yang berhampiran. Bermaksud akan ada perubahan nilai daripada nilai asal kepada nilai yang baru. Jadi perbezaan itu akan menjadikan dia error ataupun noise, sebab nilai dia tak sama dengan, dia tak exactly the same as the original signal. So between the value after the quantization process and the value and the original value, there will be different value. So the different we call it error. Okay, so macam mana how to define the error? So this is the formula of how to define the error. So error we call it noise or signal to noise ratio. So it approximately equal to 6 m. M refer to the
bit per sample plus 1.76, which is in dB. Okay, if we can see here, the SNR, the value of SNR will be higher if the bit per sample is higher. Lebih besar nilai bit per sample, maka lebih banyak nilai SNR akan diperolehi. Okay, kita lihat satu contoh tentang quantization error. Okay, natural human voice occupies the range of 80 to 4K Hz. Human ear can tolerate SNR of 40 dB. Assume we want to transmit human voice in digitized form. What bit rate should be supported by the channel to enable such transmissions? So, kita diberikan maklumat bahawa natural human voice tu dia punya range antara 80 hingga 4 kHz, dan manusia boleh menerima, boleh tolerate dengan noise ataupun signal to noise ratio about 40 dB. Okay, maknanya mungkin kalau lebih besar, maka telinga manusia tak boleh dengar. Ini adalah range yang kita boleh terima noise. Maksudnya dengan noise sekecil ni kita masih boleh faham ataupun boleh memahami human voice yang kita dengar. Okay, assume we want to transmit human voice in the digitized form. Assume kita nak transmit suara ni dalam digitized form, dalam digital form. Berapakah bit rate yang perlu kita gunakan supaya proses pengantaran suara ini secara digital dapat berlaku? Okay, so dia ingin kita mengira bit rate, okay, bit per second. So yang pertama, untuk dapatkan bit rate kita perlu tahu berapakah sampling rate. Sebab dalam formula quantization error dia memerlukan nilai sampling rate. Okay, sampling rate nilainya adalah seperti formula Nyquist, di mana sampling rate perlulah minimum 2 kali ganda daripada the highest frequency. So dalam range human voice, maksimum dia adalah 4 kHz. Okay, daripada ni tersebut kita akan dapat nilai Nyquist theorem adalah 2 kali 4K lebih kurang 8000 sampel per second. So sampling rate dia adalah 8K per second. Kemudian daripada nilai tersebut kita masukkan dalam formula untuk mendapatkan nilai bit per sample. So daripada nilai tersebut kita dapati bahawa daripada nilai quantization error kita akan dapat nilai bit per sample. Daripada maklumat yang dah diberikan, manusia boleh mendengar sebanyak maksimum 40 dB. So daripada nilai quantization error kita akan dapat nilai bit per sample. So at the end nilai dia hampir-hampir kepada 7 bit per sample. So daripada value ni maka kita akan dapat nilai bit rate. Bit rate adalah nilai sampel per second didarab dengan bit per sample. Maka nilai jawapannya adalah 56 kilobit per second. So daripada soalan ini, so nilai 56 kilobit per second ni mampu untuk kita menghantar human voice secara digital. So dengan cara kita darabkan nilai samples per second ataupun sampling rate dengan nilai bit per sample yang kita ekstrak daripada nilaian quantization error yang telah kita dapat, yang telah kita lihat. Okay, sekarang kita akan lihat cara lain selain daripada PCM untuk to convert from analog to digital. Okay, antara cara lain adalah dengan menggunakan delta modulation. It's the most popular alternative to pulse code modulation. So
kalau kita lihat pulse code modulation, kita akan untuk kita transform from analog signal to digital, we need to undergo the three processes, which are sampling, quantization, and encoding process. But for delta modulation, the method is more simple, lagi mudah daripada PCM. Kita panggil dia delta modulation. Okay, kenapa dia popular? Alternate, the most popular alternate to PCM because it's very simple. Okay, so ni ada contoh yang mudah untuk kita faham. Okay, kalau kita lihat ini, yang hitam ni kita anggap dia sebagai signal analog. Kemudian kita pecahkan kepada kira macam sampling. Kita pecahkan kepada time, discrete time. Okay, daripada nilai discrete time tu, dia akan lihat nilai sebelum dan selepas. Sebelum ataupun sebelum dan selepas daripada time tersebut. Contohnya, untuk kes ini kan, kita ambil pada T2. Okay. Dan setiap sampel ni kita lihat setiap masa, setiap time, discrete time ni adalah value yang ada pada signal tu adalah, contoh untuk yang ini adalah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Okey, dia akan melihat kepada titik daripada value signal tersebut pada setiap time, discrete time ini. Okey, daripada situ baru kita lihat sama ada dia naik ataupun turun. Jika ia menaik, maka nilai dia adalah 1. Okay, contohnya daripada titik ini kepada titik ini, dia menaik adalah 1. Daripada titik ini ke sini menaik, okay, dia adalah 1. Daripada titik ini kepada titik ini, dia menaik, nilai dia adalah 1. Daripada titik ini kepada titik ini, dia menurun. Okay, menurun. Jika menurun, nilai dia adalah 0. Daripada titik ini kepada titik ini, kelihatan dia ia menaik, maka nilai dia adalah 1. Dan daripada titik sini kepada titik sini menaik, maka nilaian binary code dia adalah 1. So dia hanya melihat kepada sama ada naik atau turun. Jika ia naik daripada nilai sebelumnya, maka ia adalah 1. Dan jika ia turun, contoh untuk yang ni dengan ni, jika ia turun maka nilai dia 0. Naik 1, turun 0. So at the end, daripada signal ini kita akan dapat nilai kod dia adalah 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Jadi kita lihat contoh ni, proses ini sangat mudah. Daripada analog signal ditukarkan kepada binary signal dengan cara yang sangat mudah, hanya melihat atas dan bawah. Okey, jika ia atas maka ia 1, jika ia turun ke bawah daripada yang sebelumnya adalah 0. So sangat mudah, sebab tu ia sangat popular, sebab proses encoding daripada analog kepada digital sangat mudah. Okay, ini adalah diagram proses untuk delta modulation daripada analog signal kepada data digital data. So kalau kita lihat kat situ ada dua proses, iaitu proses delay unit, maksudnya tadi time interval in between tu dibuat masa delay unit, kemudian star case maker, sama ada dia naik atau turun. So daripada atas ni dia akan dalam comparator ni dia akan lihat setiap time tu adakah star case dia turun ataupun ke bawah. Jika daripada naik ataupun turun. Jadi jika dia turun maka nilaian 0, kalau dia naik nilaian dia 1. So hanya dua proses saja yang terlibat, iaitu delay unit, iaitu time interval yang telah dibentuk, kemudian setiap point
point to point, sama ada staircase dia naik ataupun turun. So the comparator ni akan lihat jika dia menaik maka 1, dan jika menurun maka nilainya adalah kosong. So ini adalah proses semasa DM modulator. So bawah ni adalah proses demodulator. Dia akan lihat, dia akan baca semula nilai digital code yang telah diterima ni, kemudian dia akan reverse proses dia untuk mendapatkan akhir value analog signal, sama ada ia sepatutnya sama seperti apa yang telah dihantar. Okay, ini adalah bahagian transmitter dan ini adalah di bahagian receiver.